bersama pegawai risikan tentera laut yang telah bersara, Hal Kempfer. Ikuti perkembangan perang di Timur Tengah bersama Yesha Hasnain dari Fox. Saya rasa NATO bodoh. Ini ujian besar. Kita tak perlukan mereka, tapi mereka patut ada. Presiden Trump mengkritik NATO ketika menerima Perdana Menteri. Di pejabat oval hari ini, beliau mempertahankan Perdana Menteri Britain. Keir Starmer bukan Winston Churchill. Keir Starmer banyak berjasa mentakrif semula hubungan Ireland dan United Kingdom. Saya percaya dia sangat jujur dan serius. Anda pasti boleh bergaul dengannya. Rumah Putih ditentang dari dalam berkaitan serangan ke atas Iran. Pengarah Pusat Pencegahan Keganasan Kebangsaan Joe Ken meletak jawatan hari ini kerana berpendapat Iran bukan ancaman segera kepada negara. Trump tunduk tekanan Israel. Setiausaha akhbar Caroline Leavitt membalas, menyatakan Presiden memiliki bukti kukuh Iran merancang menyerang Amerika Syarikat. Pertama, Saya sentiasa fikir dia lemah dalam soal keselamatan. Sangat lemah dalam keselamatan. dua sumber dari dalam kerajaan mengesahkan kepada Fox News bahawa Kent tidak menghadiri mesyuarat mengenai Iran. Demokrat dakwa kerajaan Trump tiada rancangan untuk menang. Nampak seolah-olah mereka sentiasa hanya beberapa jam daripada menggantung satu lagi papan tanda misi tercapai di sini. Kita pula terus menderita. Lawatan Trump ke China telah ditangguhkan kerana konflik, sementara kerajaan cuba menenangkan rakyat Amerika dengan mengakui bahawa semakin lama perkara ini berlarutan, semakin teruk pengguna akan terjejas. Jika perkara ini berlarutan, ekonomi Amerika tidak banyak terjejas, sebaliknya pengguna yang terkesan. Namun itu bukan kerisauan utama kerana kami yakin kami mendahului jadual. Hari ini, Presiden Trump sekali lagi meminta Senat meluluskan Akta Selamatkan Amerika dan mengancam ahli Republikan bahawa tanpa sokongan mereka, beliau tidak akan menyokong mereka. Senat kini rasmi membahaskan rang undang-undang itu, mungkin ambil masa beberapa jam atau hari. Dari Rumah Putih, saya Yesha Hasnain, Fox News. Sementara itu, tentera ASS memaklumkan bahawa mereka sedang menggunakan bom penembus seberat 2.5 tan. Di Iran, CENTCOM menyatakan beberapa jam lalu, pasukan IRIX-RECAN telah menggunakan bom penembus seberat 2.5 tan. Di lokasi kubu peluru berpandu Iran di pantai berhampiran Selat Hormuz, peluru berpandu jelajah anti kapal Iran di lokasi tersebut, menurut mereka, merupakan ancaman kepada pelayaran di selat itu. Bekas pegawai perisikan tentera laut, penganalisis dan hos Scrap Podcast Hal Kempfer bersama kita hari ini. Peluru penembus 2.5 tan ini, adakah kita pernah gunakannya sebelum ini? Setahu saya, ini kali pertama model ini digunakan. Walaupun sebelum ini kita pernah guna peluru penembus canggih. Tetapi yang ini, seperti yang mereka katakan, yang ini khususnya adalah sesuatu yang kita tak pernah gunakan sebelum ini. Jadi, saya kena percaya pada kata-kata mereka. Walaupun ia nampak serupa dengan beberapa benda lain yang kita pernah gunakan sebelum ini. Namun, satu perkara yang mereka lakukan dalam 5 hingga 7 tahun kebelakangan ini, banyak penyelidikan dan pembangunan telah dijalankan dalam beberapa jenis peluru unik ini yang boleh memusnahkan, menghancurkan tempat perlindungan bawah tanah yang dalam, kemudahan, terowong, anda tahu yang mereka bina, khususnya merujuk kepada Iran, tetapi juga di tempat lain seperti Korea Utara dan beberapa tempat lain di seluruh dunia. Kita semakin kerap lihat mereka membina lokasi bawah tanah, menyimpan drone, peluru berpandu balistik, dan lain-lain. Mereka secara khusus mengatakan bahawa ini telah mengenai sebuah terowong yang mengandungi banyak peluru berpandu jelajah, peluru berpandu anti kapal, betul-betul di pesisir pantai. Nampaknya ia adalah satu aplikasi yang sangat baik. Satu perkara yang perlu disebut ialah kita sedang melihat pengebom berat tiba dengan B-1B terbang melintasi Iran. B-52 berada di rantau ini. Saya tidak pasti apa sebenarnya yang mereka sedang serang. Namun menghapuskan pertahanan udara di sepanjang pantai seperti yang sedang kita lakukan, membolehkan pengebom-pengebom besar ini yang boleh membawa lebih banyak daripada B-2 untuk beroperasi. Mereka juga boleh diletakkan lebih ke depan, membolehkan lebih banyak serangan setiap hari. Membawa persenjataan berat ini untuk meneutralkan kemudahan bawah tanah, sekaligus melemahkan keupayaan anti kapal mereka. Di Selat Hormuz lebih pantas. Hal, sejurus sebelum awak masuk ke sini, kami dengar tentang satu serangan yang berlaku di Hamad Gan. Itu terletak di tengah Israel. Kamera sedang naik.
Bahagian atas bangunan kelihatan rosak akibat serangan tadi. Kami sedang memerhati melalui kamera dan menilai keadaan kawasan itu. Satu serangan telah berlaku di Tel Aviv. Saya ingin tahu jika kita boleh paparkan hantaran Trey Yings di skrin HAL. Trey mengatakan bahawa 2 maut di tengah Israel, HAL, dalam serangan peluru berpandu Iran dengan peluru kluster mengenai Tel Aviv dan sekitarnya. Peringatan HAL, mereka ada sistem pertahanan anti peluru berpandu yang kukuh di Israel. Kadang-kadang kita dapat lihat sesuatu berjaya menembusi juga. Kita telah lihat orang Iran meletakkan hulu ledak bom kluster pada peluru berpandu balistik mereka. Ini berbeza dengan apa yang kita lihat pada Jun lepas. Satu perubahan telah berlaku. Dan apa yang berlaku ialah apabila ia sampai, sama ada Iron Dome atau David Sling atau mana-mana sistem pertahanan udara lain mengenai peluru berpandu itu, jika ia mengenai sasaran dan berada betul-betul di atas kawasan tertentu. Sebaliknya, daripada memusnahkan satu kepala peledak dengan bahan letupan tunggal yang besar dan kuat, ia berpecah. Kadang-kadang ia berkecai sebelum dimusnahkan. Menyebarkan peluru kluster menjadikan pertahanan udara lebih sukar ditangani. Ini isu besar. Banyak negara menganggap peluru kluster haram menurut undang-undang antarabangsa peperangan, namun ada juga negara yang tidak bersetuju. Kami menggunakannya seperti itu. Ia cara yang dahsyat untuk menyebabkan kerosakan. Namun bagi Iran, ini nampaknya sesuatu yang mereka mahu gunakan. Bagi Israel, ini menimbulkan banyak masalah pertahanan udara dalam usaha menghalang peluru berpandu balistik ini daripada menyebabkan kemusnahan. Mari bercakap tentang Joe Ken. Ramai telah bercakap tentang Ken. Hari ini ada gangguan audio. Saya ingin tanya, memandangkan beliau pengarah Pusat Nasional Kontraterorisme, adakah awak faham tentang kontraterorisme? Ken meletak jawatan hari ini kerana bimbang tentang justifikasi perang di Iran. Dia berkata tidak dapat menyokong kerajaan Trump dengan hati nurani yang baik. Dia menyatakan Iran bukan ancaman segera atau akan datang kepada negara kita. Beliau berkata jelas perang ini bermula akibat tekanan Israel dan lobi Amerikanya yang kuat. Sekali lagi, beliau mengetuai Pusat Nasional Kontraterorisme, agensi yang bertanggungjawab untuk menganalisis dan mengesan ancaman pengganas. Sebab utama yang beliau nyatakan dalam suratnya ialah beliau merasakan bahawa Iran tidak mewakili ancaman yang segera kepada Amerika Syarikat. Bagaimana kita faham isu ini? Raul, adakah Iran satu ancaman segera? Iran sentiasa mengancam Amerika Syarikat. Mereka mempunyai ejen dan sel tidur di Amerika Syarikat. Selain rangkaian wakil global, Hezbollah juga mempunyai ejen dan sel tidur di ZOI. Mereka menajah Houthi yang telah melancarkan serangan anti kapal di Selat Bab el-Mandeb, di Laut Merah dan Teluk Aden dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan kemudian anda ada semua militan Syiah Iraq yang telah menjadi satu ancaman. Saya dengar apa dia kata, tapi saya tak faham alasan dia tentang perkara itu. Mungkin dia fikir, sebab Iran belum ada peluru berpandu antara benua yang boleh sampai ke Amerika Syarikat dan mereka masih belum bina kepala peledak nuklear. Mereka bukanlah satu ancaman yang benar-benar mendesak. Mungkin juga kerana mereka belum lancar serangan besar ke atas Amerika Syarikat, dia anggap mereka belum jadi ancaman sebenar. Saya memang tak begitu pasti dari mana datangnya idea itu. Tapi saya nak cakap macam ni. Saya rasa Joe Ken pilihan pelik untuk NCTC. Dia ada beberapa idea yang sangat pelik. Bila anda lihat kenyataannya, masa letak jawatan, dia salahkan Israel. Dan pada dasarnya, dalam kata lain, dia cuba salahkan apa yang dia anggap sebagai lobi Yahudi atau sesuatu macam tu, pengaruh Yahudi atau sesuatu seperti itu. Tak perlu gali dalam sangat pun untuk jumpa antisemitisme yang berakar dalam keputusannya itu. Dan saya rasa apa yang betul-betul mengganggu dia ialah Amerika Syarikat. Tahu benar-benar terlibat dalam berjuang, tahu perang gabungan dengan Israel. Itu mengganggu dia dari sudut pandangan politik dan ideologi dia. Seseorang yang letak jawatan itu akan jejaskan pusat anti keganasan dalam melawan keganasan.
Sebagai bekas pegawai risikan, saya mungkin bias, namun saya rasa pemergian Joe Kent tidak akan melambatkan mereka. Saya yakin penggantinya akan lakukan kerjasama baik atau lebih baik daripada beliau. Mari kita bincangkan beberapa kemajuan penting yang telah dicapai oleh Amerika Syarikat dalam peperangan. Baru-baru ini, Centcom ASIAC memuat naik video pendek di media sosial. Mari kita tonton. Kami kekal fokus pada objektif ketenteraan, iaitu menghapuskan peluru berpandu balistik, drone dan ancaman laut dari Iran. Juruterbang tentera udara, tentera laut dan koron marin, kami telah melakukan lebih 6,000 penerbangan tempur bersama setakat ini. Menunjukkan keupayaan luar biasa pasukan bersama Amerika. Sambil kita mengekalkan keunggulan udara di ruang udara Iran dan kepada seluruh pasukan operasi Epicure, teruskan maju, kekal teguh, berjuang untuk menang. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati anda. Baru diterbit di profil rasmi Centcom AS di media sosial. Kami juga mendengar bahawa 2 pemimpin utama Iran telah terbunuh dalam serangan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini termasuk Ali Laranjani yang dilihat sebagai komander negara dan Jeneral Golan Reza Soleimani yang menurut AP mengetuai pasukan keselamatan dalaman yang menindas gelombang protes besar-besaran. Sejauh mana pentingnya kematian 2 individu ini secara keseluruhan dan apa pendapat anda? Saya rasa ia sangat signifikan. Kedua-duanya nampaknya dalam satu aspek adalah apa yang mereka panggil sebagai serangan klasik, iaitu serangan pemenggalan oleh Israel. Kita panggil ia sebagai klasik kerana kita telah melihat beberapa perkara yang mengagumkan dalam serangan sebelum ini, terutamanya anda tahu dengan Hizbullah di Lubnan, apabila mereka menyingkirkan Hasan Nasrallah, pemimpin kumpulan itu. Mereka melancarkan serangan mengagumkan dengan risikan sensitif terhadap massa, menghantar pesawat atau peluru berpandu dalam misi pantas. Inilah yang mereka lakukan dalam kes ini. Sekarang isu dengan Larijani ialah dia dipanggil, ada yang memanggilnya sebagai pembuat keputusan. Betul, dengan penekanan pada pembuat itu. Dia secara meluas dilihat sebagai orang yang membuat keputusan berkaitan dengan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Tidak dirasakan sebenarnya bahawa Mujtaba Khamenei dan kita tidak tahu apa situasi dia. Kita tidak dengar atau dengar khabar tentang dia sejak dia mengambil alih ini. Atau saya patut kata dilantik sebagai pemimpin tertinggi. Tapi memang terasa bahawa Larijani sebenarnya adalah orang yang mengendalikan segala-galanya. Dia ada banyak hubungan rapat dengan orang kepercayaan pengawal revolusi. Serangan pemenggalan itu telah menghapuskan pembuat keputusan utama yang sedang mengendalikan rejim pada saat ini. Ini sangat bermakna. Dia sudah lama di sana. Jadi dia bukan seseorang yang boleh digantikan dengan mudah. Dia sangat dikenali. Jadi sekali lagi, dari segi credibility rejim, dia bukan seseorang yang boleh digantikan dengan mudah. Kemudian ada Golan Reza Soleimani, ketua Basij. Basij ialah organisasi milisia pseudo-sukarela dengan sekitar 350,000 ahli. Mereka golongan ekstremis yang sehaluan ideologi dengan rejim. Saya tidak suka panggil mereka penguat kuasa undang-undang kerana itu terlalu menghargai mereka. Namun, elemen penindasan ini berkait rapat dengan kematian tragis penunjuk perasaan pada Disember dan Januari di seluruh Iran. Dia sudah lama di sana. Jadi saya rasa kedua-dua serangan ini sangat ketara. Kerana ada yang sebut tentang ini, boleh jelaskan kenapa orang seperti Larijani yang buat keputusan sedangkan ada pemimpin agung baharu? Dan juga Presiden Masoud Pezeshkian, kenapa tidak memilih kedua-dua calon ini dan kenapa memilih seseorang seperti Larijani? Kita tidak pasti sepenuhnya sama ada Pezeshkian benar-benar mempunyai pengaruh sebenar. Anda perlu ingat sebelum ini beliau telah memohon maaf kepada negara-negara Teluk dan Arab kerana menyerang hotel dan kedudukan mereka. Secara literal, ketika beliau memohon maaf, pengawal revolusi terus melancarkan lebih banyak drone dan peluru berpandu ke negara sama melakukan perkara serupa. Ini dilihat seolah-olah beliau hanyalah seorang presiden simbolik yang tidak membuat keputusan dengan orang lain yang memegang kuasa. Mengapa kita tidak anggap itu Khamenei atau Mujtaba, pemimpin agung baru? Kita juga tidak mendapat berita atau melihat beliau. Perkara yang jelas hanyalah pembaca berita membaca beberapa muka surat skrip.
Awak tahu? Kononnya surat itu ditulis beliau, namun kita tidak mendengarnya. Terdapat laporan bahwa beliau telah cedera, mungkin hilang upaya sepenuhnya dalam serangan yang sama yang membunuh ayahnya. Masuk akal jika beliau berada di sana. Saya tidak nampak apa-apa yang mengatakan beliau tidak berada di tempat yang sama ketika serangan itu berlaku. Segalanya, dari luka parah di muka, kecederaan di kaki, hingga mungkin kehilangan satu kaki. Mengalami kecederaan dalaman serius pada organ, dan mungkin koma. Saya cakap semua ini, Anda mungkin fikir ia teori konspirasi. Tapi masalahnya kita tak tahu dan tiada siapa dengar. Jadi, Ali Larijani dilihat sebagai pembuat keputusan, orang yang memberi arahan dan mengendalikan negara, mengetuai tindak balas rejim dalam peperangan, dan sekarang sudah tersingkir. Orang lain mungkin akan menggantikan dia, tapi mereka tak akan ada pengaruh, pengiktirafan, atau kedudukan seperti Larijani. Saya percaya perkara itu akan berlaku dan berkesan dari masa ke masa. Kita pernah tanya, bila Nasrallah disingkir Israel, adakah itu akan hentikan Hezbollah? Kami dapati ia memang memperlahankan, kerana Nasrallah sudah lama di sana. Apabila pemimpin seperti itu disingkirkan, mereka perlukan masa untuk susun semula organisasi. Waktu di Israel kini sekitar pukul 2.40 pagi ini. Gambar langsung dari Tel Aviv. Benjamin Netanyahu berkata hari ini, pagi ini kami menyingkirkan Ali Larijani. Dia ketua pengawal revolusi, kumpulan Samseng yang menguasai Iran. Kami juga menyingkirkan Komander Basij dan orang suruhannya yang menakutkan jalanan Tehran dan bandar lain di Iran. Kami turut beroperasi di sana melalui udara dengan pesawat tentera udara dan drone. Anda tahu kan, mari bincang di Amerika Syarikat tentang kenyataan terbaru Presiden Trump. Presiden Trump berkata bahawa carangannya kepada NATO dan Sekutu Amerika Syarikat untuk melindungi Selat Hormuz telah ditolak secara meluas. Trump berkata, saya tidak terkejut dengan tindakan mereka. Saya selalu melihat NATO, di mana kita belanja ratusan bilion tiap tahun, lindungi negara-negara ini sebagai jalan sehala. Kita akan melindungi mereka, tetapi mereka tidak akan melakukan apa-apa untuk kita, terutamanya ketika kita memerlukan. Hal bagi sekutu kita, mengapa tidak masuk akal secara strategik untuk lebih terlibat melindungi selat itu? Ada beberapa sebab. Pertama, mereka menerima banyak serangan lisan daripada Presiden Trump sejak kebelakangan ini, termasuk beberapa kenyataan keras daripadanya. Denmark sedang menghadapi masa-masa sukar kerana Greenland. Seperti yang diketahui, terdapat perbincangan mengenai pengambilan Greenland secara ketenteraan. Jadi, adakah terdapat sebarang perbincangan mengenai perkara itu? Presiden Trump memang berterus terang tentang pemimpin Eropah lain, dan saya rasa dia juga menahan diri bila bercakap tentang Keir Starmer. Tetapi isu dengan negara-negara ini ada dua aspek. Pertama, dari sudut pandangan politik, kita perlu ingat bahawa semuanya adalah negara demokrasi. Mereka enggan terlibat dalam perang di Timur Tengah. Realiti sejarah mereka ialah, ya, mereka telah datang membantu kita. Artikel 5 NATO hanya diaktifkan untuk pertahankan Amerika Syarikat selepas 11 September. Negara-negara ini menghantar cadangan dan tentera ke Iraq, Afghanistan, serta lokasi lain dalam perang global menentang keganasan. Saya rasa seperti di Denmark, mereka akhirnya alami kadar kematian tentera Denmark yang tinggi per kapita. Dari mana-mana negara di dunia, lebih daripada kami. Mereka mengambil pendirian dan memerhati apa yang berlaku di Afghanistan, bagaimana semuanya berakhir. Oleh itu, mereka keberatan untuk terlibat. Satu isu lagi ialah mereka ada pengundi domestik dari Timur Tengah beragama Islam yang mempunyai pandangan berbeza tentang perang di Iran. Dan mereka takut bahawa jika mereka berbuat demikian dan mereka sudah pernah melihat perkara ini berlaku sebelum ini, apabila mereka terlibat dalam perkara-perkara seperti ini, pengembaraan atau misi di Timur Tengah, akhirnya mereka mencetuskan protes di jalanan dan masalah-masalah lain yang timbul. Sebab itu, mereka benar-benar teragak-agak untuk campur tangan dalam isu ini juga. Akhirnya, kita dengar dari Washington Post hari ini. Israel percaya bahawa para penunjuk perasaan Iran akan dibunuh jika mereka kembali ke jalanan kerana rejim Iran tidak berundur.
Pengawal revolusi akan mengalahkan penunjuk perasaan. Katakanlah Amerika Syarikat atau Israel ingin menyokong para penunjuk perasaan, bagaimana mereka boleh melakukannya? Persoalannya, jika kita menyokong penunjuk perasaan untuk menghalang pengepungan dan menghalang pengawal revolusi daripada keluar ke jalanan. Saya rasa pihak berkuasa Israel benar bila mereka kata Basij dan pengawal revolusi tidak teragak-agak untuk membunuh penunjuk perasaan. Mereka sudah melakukannya pada Disember dan Januari dan saya rasa mereka akan bertindak lebih teruk sekarang berdasarkan keadaan fikiran mereka. Para penunjuk perasaan akan dianggap sebagai pengkhianat kerana mereka menganggap rejim itu sebagai Iran itu sendiri dan oleh itu mereka akan menjadi sangat kejam terhadap sesiapa sahaja yang berada di luar sana. Hanya cara menentang isu ini secara ketenteraan ialah jika Israel dan Amerika Syarikat kita akan lancar serangan taktikal terperinci dan sensitif masa ke atas IRGC dan Basij untuk menghapuskan serta melemahkan mereka dalam pertempuran. Sebelum mereka sempat bertemu penunjuk perasaan. Terdapat tahap koordinasi dalam memanggil sokongan udara, menempatkan pesawat dengan persenjataan yang betul pada masa yang tepat yang sangat sukar untuk dilakukan tetapi tidak mustahil. Kami kini menyerang kedudukan pengawal revolusi, kedudukan terkepung dan memusnahkan Berek serta melakukan semua ini. Kita boleh melumpuhkan dua komponen rejim ini sebelum sebarang protes berlaku. Harapannya, apabila protes turun ke jalanan, pasukan keselamatan sekular akan sertai mereka. Ini memberikan tahap perlindungan tertentu, namun masih banyak yang perlu dilakukan. Kita mungkin akan lihat ini berlaku dalam beberapa minggu lagi. Hal ialah host The Strat Podcast. Saya lihat anda baru melancarkan podcast tentang Selat Hormuz. Dengar Strat di semua platform podcast. Terima kasih Hal, betul?